Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat, redha serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada malam ini saya ingin membicarakan tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang golongan yang ramai di neraka. Agak-agak siapa tu? Baik, saya mulakan dengan satu kisah di mana terjadinya gerhana matahari pada suatu hari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila berlakunya gerhana matahari ini pun Nabi sallallahu alaihi wasallam panggillah para sahabat untuk sama-sama solat gerhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdiri dia sangat lama dalam semayang tu, seolah-olah baca surah Al-Baqarah. Lama sungguh berdiri. Kemudian Nabi rukuk Nabi pun lama. Kemudian Nabi bangkit, dan kemudian Nabi rukuk lagi. Kan ada 2 kali rukuk dalam solat gerhana. Nabi rukuk lagi, dan kemudian seterusnya sujud. Pada rakaat kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam pun berdiri balik, dan berdiri Nabi itu pun lama. Cuma tak lama semacam rakaat pertama tadi. Dan kemudian baginda rukuk, dan kemudian berdiri dan rukuk kali kedua, dan kemudian sujud. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam dalam solat gerhana tu, time tu juga gerhana pun dah berlalu pergi dah. Habis dah waktu gerhana. Bila selesai semayang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda, tadi diperlihatkan neraka sebenar. Sebentar tadi Allah tunjukkan kepada aku bagaimana gambaran neraka tu. Maknanya apa? Nabi berdiri tu sebab ketika itu Nabi berdiri lama, sebab ketika itu Allah tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gambaran neraka. Bukan saja-saja Nabi nak berdiri lama. Tu imam jangan ambil hadis ni, dia pun bila mai gerhana dia berdiri macam baca surah Baqarah. Jenuh makmum. Udahlah lepas tu ada khutbah pula. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri lama ni pasal apa? Allah tunjukkan gambaran neraka di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi kata, aku tengok ngeri sungguh apa yang berlaku di dalam neraka tu. Dan aku tengok kebanyakan di dalam neraka itu adalah wanita. Wanita, sabar dulu. Hadis ni ada penerangan dia. Ni bukan nak condemn wanita, tak. Ada penerangan dia. Sahabat tanya, apa sebabnya wahai Rasulullah yang kata nampak wanita ni ramai dalam neraka? Dan Nabi kata sebab kebanyakan kekufuran mereka. Mereka tanya lagi, para sahabat ni nak tahu, eager to know. Dia pun nak tahu sungguh-sungguh apa yang mereka kufur kepada Allah.
Sebab wanita ni kita tahu orang yang begitu taat kebanyakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak tengok daripada segi rajin ibadat, kita nampak wanita lebih hebat. Misalnya begitu. Jadi sahabat tanya, apa yang depa kufur kepada Allah tu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu kufur. Makna kufur ni apa? Tak berterima kasih kepada suami. Yang kata kufur ni apa? Tak berterima kasih kepada suami mereka. Suka lupakan kebaikan. Kalau engkau memperlakukan salah seorang daripada mereka yang baik seumur hidup kamu, kita buat satu benda yang baik seumur hidup mereka, tapi tiba-tiba pergi buat satu benda yang dia benci, dia tak suka, kita pergi buat satu je, maka dia akan kata apa? Saya tak pernah tengok abang ni buat baik sikit pun kat saya, dia kata lagu tu. Dia lupa habis kebaikan suami dia. Lalu dia kata apa? Abang tak pernah buat baik kat saya, sedangkan sepanjang umur itu suami dia buat baik kepada dia. Hadis itu merupakan hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebahagian orang dia tak faham, dia sangka hadis ni apa? Nak merendahkan perempuan. Suami ni dia jadi modal ya. Cantik keluar hadis ni, saya aku balik pergi bagi tahu kalau suami, kalau bini aku melawan, aku buat keluar hadis ni. Jadi duduk rasa lagu tu. Hadis ni dia bukan nak merendahkan perempuan. Kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat terkenal selalu membela dan selalu mengangkat martabat wanita. Nabi tak pernah merendahkan wanita. Nabi jaga aurat wanita. Nabi jaga kehormatan wanita. Nabi larang wanita ini dijadikan alat pemuas nafsu semata-mata. Sebab itu ada peraturan tutup aurat, ada peraturan pergaulan, ada peraturan tabarruj dan sebagainya. Nabi nak bela wanita ni. Dan satu lagi perkara yang begitu pasti adalah neraka bukan ditentukan dengan jantina seorang. Lahir wanita, ni adalah ni calon-calon neraka. Tak, wanita neraka ni bukan ditentukan oleh jantina seseorang. Bukan bangsa, bukan warna kulit, bukan bahasa, bukan. Tetapi neraka itu ditentukan daripada amal perbuatan manusia yang memang buat benda yang salah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 81. Allah kata apa? Sudah pasti sesiapa yang buat dosa dan dia telah diliputi oleh dosa dia, dia telah duduk dalam dosa dia, tak keluar, tak bertaubat, tak sucikan diri, maka itulah penghuni neraka, mereka akan kekal dalam dia. Muslimin dan muslimat sekalian, ramainya bilangan wanita di dalam neraka itu tidak lain disebabkan memang wanita ni ramai atas dunia ni. Tuan-tuan tengoklah, pergi dekat sekolah ke, pergi kat universiti ke, duduk dalam taman kita ke, apa ke, wanita ni dia ramai. Tambah-tambah bila berlaku peperangan, ramai suami-suami, adik lelaki, abang syahid.
Jadi wanita ni akan semakin lama semakin ramai dalam populasi dunia ni. Sebab itu perempuan ataupun wanita itu bukan hanya terbanyak di neraka, tetapi terbanyak juga di syurga. Kalau tengok syurga tu pun ramai juga wanita, sebab memang populasi wanita ni ramai atas dunia. Begitulah pendapat Qadil Iyad rahimahullah dan Imam An-Nawawi rahimahullah. Untuk nak yakinkan bahawa hadis ni bukanlah sedang merendahkan darjat wanita, ada satu riwayat yang lain menyebut kaum wanita yang Nabi SAW tengok pada masa itu adalah mereka yang memiliki sifat-sifat tertentu. Bukan nak simply sebut wanita ramai di neraka. Tak, wanita yang memiliki sifat-sifat tertentu yang Nabi SAW sebutkan. Iaitu apa? Mereka yang kufur ataupun tidak berterima kasih kepada suami mereka. Itu ciri dia. Imam Ahmad rahimahullah ada meriwayatkan daripada sahabat Nabi yang namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan wanita yang aku tengok dalam neraka itu adalah orang yang jika dititipkan rahsia mereka menyebarkannya. Pasien internet bergerak, dia tahu satu rahsia, dia tahu satu aib, dia tahu satu keburukan, kerana dia ni merebak habis segala aib tu kepada orang lain. Dia forward habis kepada seluruh orang yang dia kenal. Ni ciri pertama. Tapi lah ni pun bukan perempuan je yang suka bercerita. Orang hari ni panggil apa? Makcik bawang. Sambil duk kupas bawang, duk cerita pasal orang, duk buka aib orang. Pakcik bawang pun ramai juga. Duduk tang kedai kopi, dia buka aib orang. Ramai juga. Dia bukan kerana jantina dah. Dia kerana perangai orang tu yang buka aib orang. Jika diminta mereka bakhil. Oh, cukup kedekut pedor dia punya harta dia tu. Kalau boleh, apa yang dia ada untuk diri dia aja, untuk family dia aja. Tak ada kepada orang susah, tak ada kepada fakir miskin, tak ada kepada anak yatim, tak ada kepada orang yang memerlukan. Jadi tak ada rasa nak bagi ke orang lain. Bakhil. RM1 dalam akaun dia, RM1 tu untuk dia aja, dengan family dia. Orang lain tak boleh rasa. Hatta kadang-kadang kalau adik-beradik sekalipun yang susah, no. Adik-beradik tapi hang usaha hang. Lagu tu punya duk ada bakhil. Dan bakhil ni bukan hinggap pada wanita aja, laki pun ramai juga, betul tak? Nabi sebut ciri yang kedua tu. Kalau orang minta kat dia, duk keluar dalam FYP, dalam media sosial, kan, ada budak lahir dengan kecacatan tertentu, ada madrasah yang tengah nak buat, dia tahu info tu yang patut dibantu, tapi dia minta kat orang lain lah, jangan minta kat aku. Lagu tu punya bakhil tu ada. Allahu Akbar. Dia tak sedang rezeki yang ada dekat dia tu pun siapa yang bagi. Betul lah dia usaha, tapi yang menentukan, yang bagi kepada dia tu adalah Allah. Dan bukan untuk dia saja. Allah nak tengok harta dia itu digunakan pada jalan yang bermanfaat. Kerana setiap sen yang dia ada akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kepada kamu, kamu tengok orang keliling susah, kamu tengok orang keliling memerlukan,
Mana hati yang kata bersyukur kepada Allah dengan menginfakkan harta yang Allah bagi kepada kamu untuk kegunaan orang lain yang memerlukan juga. Jika meminta, mereka sangat memaksa. Kalau dia minta pula, dia mahu orang bagi, dia mahu orang terima apa yang dia minta tu. Dan jika diberi, mereka tidak berterima kasih. Oh, kalau diberi pula tak ada nak ucap terima kasih dekat orang, tak ada nak doakan orang tu, tak ada. Ini adab yang telah hilang daripada sebahagian manusia calon penghuni neraka. Maka jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan nak merendahkan status sebagai seorang wanita ni, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam nak tekankan, nak titik beratkan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri mereka sehingga mereka menjadi calon penghuni neraka. Jadi jangan kita ni salahkan seseorang hanya kerana dia wanita, macam zaman jahiliah dulu. Oh, lahir wanita, wanita membawa sial, dia kata. Tanam budak-budak perempuan, bayi perempuan yang baru lahir. Ini pemikiran jahiliah. Islam tidak. Islam mengangkat wanita. Bila Nabi SAW sebutkan hal ini, ramainya wanita di dalam neraka, itu bukan nak merendahkan mereka, tetapi nak memberi amaran supaya jangan wanita Muslim termasuk di kalangan orang yang ada dalam neraka tu. So Nabi bagi tahu ciri-ciri dia supaya apa? Wanita Muslim dapat protect diri dia. Tahu dah punca ramainya wanita dalam neraka kerana sifat macam tu. Maka wanita Muslim sudah ambil peringatan itu supaya dia tak buat benda yang boleh menjerumuskan dia ke dalam neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita fikir sikit secara mendalam, kita pergi dalam sikit, hadis ini sebenarnya nak memihak kepada wanita, nak protect wanita. Dan hadis ini juga nak menjuruh si lelaki ataupun si suami mengingatkan wanita-wanita mereka agar tidak tergolong di kalangan orang yang memiliki sifat-sifat ini. Jadi Nabi SAW pun menjelaskan salah satu sifat buruk yang biasanya, bukan semualah, biasanya, kebanyakannya ada dalam diri wanita itu adalah mudah memperkecilkan atau melupakan kebaikan seseorang ketika mana? Ketika dia marah. Tengok kawan ni, kawan kamcing ni, tapi bila ada satu benda berlaku, spark dekat dia, merecik api tu, dia lupa dah segala kebaikan kawan dia yang dia buat selama ni. Bukan saja kawan, yang paling sadis ni apa? Suami ni. Tak kira suami ni kerja lah teruk. Ni bukan nak bela si lelaki lah, tapi bukan semua kepada wanita begitu. Bukan semua wanita begitu, tetapi sebahagiannya. Suami kerja sakit tak bagi tahu. Biasa kan? Sakit ni pendamlah seorang. Kadang-kadang tak makan, bagi anak bini makan dulu. Tengok mereka kenyang dulu. Kita pun puas hati lah. Gaji, sebahagian gaji kita pun diberi kepada mereka atas perintah Allah.
untuk memberi nafkah kepada mereka. Teruk aja banting tulang empat keras. Tiba-tiba satu benda yang kita buat, benda tu tidak disukai oleh sebahagian isteri. Dia punya marah tu sehingga dia kata ke apa, abang tak pernah buat baik langsung kat saya. Sepanjang hidup berbelas tahun ni, semua benda tak elok ya saya terima. Saya punya tahan. Dia mula naik emosi dia. Saya ni bertahan dengan abang kerana anak-anak. Dia main dia betul. Syaitan duk cucuk ni. Hang bercerai. Syaitan cukup suka. Kalau lagu ni lah abang buat baik tak payah hidup sekali, dia demai dah. Syaitan duk tepuk tangan lah. Lagi dia duk main lagu tu tuan-tuan. Time marah ni. Sebab itu lelaki, kalau boleh wanita juga, time marah ni kalau boleh jangan cakap. Kita lelaki senang lah, pergi start motor bro lari pada rumah tu. Abang jangan duk lari, main sini, main fight dengan saya. Main fight dengan saya, dia kata. Tak puas hati. Suami ni pun lari lah. Bukan takut apa? Satu, takut mencederakan. Kan, time marah tak boleh kawal. Pergi bubuh sedah kawan tu, isteri. Nah, benjoy. Kena lagi. Kan, dia pergi report kat mak ayah dia. Contohlah, cerita kat kawan dia, suami aku kasar dengan aku. Ataupun yang paling bahaya apa, mulut ni terpacu, aku cerai kan. Dia terpacul benda lagu tu, memang nyesai tak sudah. Sebab tu kalau kita ni marah, adalah lebih baik diam. Kan Nabi pesan apa? Man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khaira aw liyasmut. Cakaplah benda yang elok-elok ataupun diam. Time hati senang boleh cakap benda elok-elok. Time hati tengah duk terbakar, boleh cakap benda elok-elok. Tapi Nabi bagi pilihan yang kedua adalah apa? Liyasmut, diam. Kalau kita usaha juga bercakap, tu yang nak jadi panjang sampai ke mahkamah. Kita bimbang tu Dan orang yang kuat adalah orang yang boleh mengawal diri dia. Biarpun nampak macam loser kan, nampak macam lari, apa lari ni, tak berlawan, tak. Lari itulah yang menang. Kerana apa? Kita tak buat ataupun tak melakukan sesuatu yang salah, tersilap langkah. Jadi malang kalau satu orang suami yang selalu memenuhi keperluan seorang isteri dilihat seolah-olah tak memberikan apa-apa manfaat selama mereka hidup bersama. Seorang anak yang selalu berbakti dengan macam-macam pemberian seolah-olah hanya pandai menyakiti hati sahaja. Ini duk berlaku dalam family sebahagian orang Islam. Kita mengingkari walau sekecil mana pun jasa seseorang kepada kita, itu adalah sifat yang kejam. Tak kenang jasa guru, tak kenang jasa ibu bapa, tak kenang jasa suami, suami tak kenang jasa isteri. Kan, isteri punyalah duk jaga dia, masak, duk serika baju dia, basuh baju dia, pinggan pun dia basuh. Kan, patut-patut dah makan, basuhlah sendiri.
Ni isteri punya dok beri khidmat kepada kita, kita tak kenang jasa dia. Bagi kita, bagi suami, oh, aku raja dalam ni, hang kena buat semua dekat aku. Tak boleh lah. Ni saya nak bagi menang wanita pula dengan perangai suami-suami sebahagian lah, bukan semua. Tuan-tuan lihat macam mana Nabi SAW cukup sayang kepada isteri-isteri baginda, membantu isteri-isteri baginda. Nabi masuk dapur kan, pernah sampai kiriman daging daripada Sayyidina Abu Bakar ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pegang daging tu, yang daging berat lah. Nabi pegang, Aisyah potong daging. Maknanya apa? Sama-sama masuk dapur. Bukan passion sebahagian suami main order je, duduk relax kat sofa kan. Mi goreng satu dia order macam kat kedai tau. So suami isteri dia masak. Mailah isteri masak lah, mai kat abang. Makan tak kena pula, awak lah tak cukup pedas ni. Tak kena pula. Jadi masing-masing sebenarnya, suami, isteri, menjaga tutur kata, menjaga perlakuan sama mereka dan menghargai jasa pasangan masing-masing. Ya, kita duk rasa kita lah yang paling banyak berkorban. Tak. Kita tak nampak apa yang berlaku di rumah. Isteri buat apa di rumah. Letih 10 kali duk kemas anak punggah, kemas anak punggah, lain-lain anak punggah dia tak larat. Ada time tu kita balik, ni apa rumah ni macam tongkang pecah, kita marah pula. Padahal dah 10 kali dah duk kemas. Balik marah lagu tu ya bini. Pi dekat dapur pula, tengok buka peti ais, air sejuk, nak minum air sejuk dalam peti ais tu tak ada. Tengok botol kosong, dia baling botol tu ke dinding, pang. Kata apa ni, air kosong pun tak boleh sedia ke? Padahal anak-anak duk minum berapa kali dah, duk ulang ubuh tu lah dalam peti ais. Anak-anak duk minum, kena lagi. Allahu Akbar. Kalaulah kita boleh selami sikitlah pengorbanan isteri, isteri selami pengorbanan suami, nescaya kita akan berlapang dada apa pun masalah dalam rumah tangga ni. Jangan kita mengingkari walau sekecil apa pun jasa pasangan kita. Hanya orang yang tak sedar diri saja yang dia ignore, dia tak pedulikan apa jasa orang kepada dia. Benda yang macam ni sama macam membalas kebaikan dengan kejahatan. Orang dah buat baik kat kita, kita pergi balas dengan kejahatan, lukakan perasaan orang tu. Bayangkan hancur hati orang yang terima hinaan, cacian, makian dan sebagainya bila kebaikannya tidak dihargai. Tuan-tuan rasa biasa jadi pekerja, kita buat kerja teruk dah ni, tiba-tiba bos kita tak pernah hargai kita. Kita ni macam tak wujud, dia pergi puji orang yang jadi kroni dia ya. Contohlah, kita rasa apa? Buat apa aku nak kerja lagi dah. Nampak tak? Hancur hati kita. Itu yang tak ada hubungan dengan kita, hubungan yang rapat. Ini suami isteri. Kalau kita mengingkari kebaikan yang dia buat, 1000 kali hancur hati dia. Dan perbuatan yang macam ni haram dilakukan orang lain, dilakukan kepada orang lain. Lebih-lebih lagi orang yang sayang dengan kita, orang yang hidup serumah dengan kita, bahkan sebilik dengan kita, yang mencintai kita setiap masa.
Ibnu Battal Al-Maliki rahimahullah disebut di dalam syarah Sahih Bukhari, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk selalu berterima kasih kepada orang yang buat baik kepada kita. Nabi suruh ni, orang buat baik kat kita. Bini kita masak, pernah tak kita ucap dia terima kasih yang masak hari ni? Suami kita balik penat-penat cari rezeki, masih bang, penat-penat keluar cari rezeki untuk kami semua. Pernah tak kita berterima kasih? Nabi suruh kita berterima kasih kepada orang yang buat baik kepada kita, apatah lagi orang yang hidup sehidup semati dengan kita. Selain daripada sifat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga peringatkan sifat yang lain dalam hadis yang sahih juga riwayat Al-Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bila keluar semayang hari raya, Nabi melalui di hadapan sekumpulan wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada wanita ni, wahai kaum wanita, bersedekahlah, sesungguhnya aku melihat kaum wanita kebanyakannya di dalam neraka. Maka wanita-wanita tadi ni pun tanya, pasal apa ya Rasulullah ramai wanita dalam neraka? Baginda sallallahu alaihi wasallam kata apa? Kamu banyak melaknat dan mengingkari kebaikan. Laknat ni apa dia? Dia semacam kata-kata makian, celaan yang lahir akibat kekesalan, sama ada ditujukan kepada manusia atau benda-benda lain, termasuk benda yang tidak bernyawa, tidak bernyawa. Dia langkap pokok, dia maki pokok. Perangai macam tu pun ada lah kan? Macam sebelumnya, sifat dan sikap ni nak mencerminkan bahawa keruhnya hati dan gelapnya jiwa orang yang buat benda ni. Ada pepatah Arab sebut, cerek hanya mengeluarkan apa yang terdapat di dalamnya. Kalau dalam cerek tu kopi, maka keluarlah kopi. Dalam cerek tu susu, keluarlah susu. Maknanya apa? Kalau perangai kita tak elok, apa yang keluar daripada mulut kita tak elok, itu keluar daripada hati kita yang tak elok juga. Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata hadis ni nak anjurkan untuk banyakkan sedekah. Kan Nabi jumpa tadi, Nabi kata apa? Banyakkan sedekah wahai wanita. Jadi daripada hadis ini Imam Nawawi rahimahullah dia ekstrak, dia kata banyakkan sedekah, banyakkan buat baik, banyakkan istighfar dan ketaatan-ketaatan yang lain. Dan hadis ini juga nak mengajarkan bahawa perbuatan baik kita dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Semakin kita dah buat benda baik, semakin kita banyak bersedekah, itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita kepada Allah. Bila menghuraikan hadis ni dalam majlis Sahih Al-Bukhari di Damsyik, seorang syekh muhaddith, Syekh Muhammad Naim, dia kata pengajaran yang ada dalam hadis ini bukanlah khas untuk wanita semata-mata, tapi ia juga ditujukan kepada siapa sahaja yang ada sifat-sifat yang macam ni di dalam diri dia, termasuklah lelaki. Apa yang diucapkan oleh Syekh Naim ini sangat tepat. Setiap sifat buruk yang dinisbahkan kepada wanita juga ada kepada lelaki. Walaupun sifat-sifat ni ialah secara kita kata overallnya, umumnya banyak ataupun jelas terlihat kepada wanita kerana sebab-sebab yang tertentu kan.
Mungkin kerana wanita ni banyak bercakap dan sebagainya, maka banyaklah benda silap yang dibuat. Lelaki ni nak bercakap dia kurang sikit, kan? Dia jumpa member dia pun, member cakap 10 patah, dia balas 5 patah saja. Lepas tu tak tahu nak cakap apa. dia tak macam perempuan, dia kumpul ni macam-macam cerita keluar. Yang ni tak boleh nafi lah. Kajian pun dah buat berapa ribu patah perkataan wanita keluarkan sehari, berapa ribu patah perkataan lelaki keluarkan sehari. Atau boleh cari sendiri siapa yang banyak, kan? Jadi bila banyak cakap ni, banyaklah benda yang tersilap cakap. Jadi hadis ni juga sebenarnya macam saya sebut tadi, dia bukan wanita saja, lelaki pun sama. Berapa ramai suami yang memperkecilkan kebaikan isteri dia. Balik-balik rumah buka tudung periuk tu, tengoklah telur, masak telur je, kan? Dia cakap macam tu, lah awak masak telur je. Isteri dah kecil hati dah. Dalam hati dia kata apa? Dah abang beli telur je. Ayam tak ada kat rumah, nak masak ayam macam mana, kan? Kalau ada tersilap cakap benda-benda lagu tu, kan? Kadang-kadang lah isteri kadang dia tak larat nak masak dan sebagainya. Telur je lah yang boleh. Alhamdulillah, terima kasih yang masak telur ni, Allah sedapnya telur ni, telur yang pernah abang rasa paling sedap sekali di atas dunia. Puji lagu tu. Baru esok dia masak kambing perak lah. Puji. Tu sifat Nabi. Orang bagi 5 masam kepada Nabi pun, Nabi tunjukkan betapa seronoknya terima tu benda tu. Pujilah suami, pujilah isteri kita masing-masing. Berapa ramai juga lelaki yang mudah melaknat isteri dia, maki isteri dia dan sebagainya. Buanglah sifat-sifat begitu, kerana itu adalah sifat-sifat ahli neraka. Dan akhir sekali, saya nak sebutkan bahawa kelebihan wanita ni adalah terletak pada halusnya hati dia. Kalau kelebihan ini digunakan dengan baik, kita dapat kecap hati dia yang halus itu, maka wanita ini akan menjadi hamba Allah yang sangat dicintai. Kata Nabi SAW, wanita terbaik yang pernah menunggang unta ialah wanita Quraisy. Mereka sangat sayang kepada anak pada masa kecilnya dan sangat pandai menjaga suami dalam kepemilikannya. Hati mereka sangat halus. Dan kata baginda SAW lagi, lelaki yang mencapai kesempurnaan sangat banyak, namun tidak ada perempuan yang sempurna melainkan Asiyah isteri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Maknanya apa? Walaupun suami dia jahat macam Fir'aun sekalipun, tetapi dia layan baik juga. Walaupun isterinya bagaimana sekalipun, dia tetap mengungkapkan kata-kata cinta kepada isterinya, sehinggalah berlaku kebahagiaan di dalam rumah tangga ini. Apa maksud dia? Persamaan yang ada pada Asiyah dan Maryam ini, kedua-dua sama-sama mengasuh seorang Nabi. Asiyah mengasuh Nabi Musa dan Maryam mengasuh Nabi Isa. Ringkasnya, cemerlangnya mengasuh dan mendidik anak membawa mereka kepada kesempurnaan dan martabat yang sangat tinggi di sisi Allah. Itu bagi wanita. Jagalah anak sebaik mungkin, didiklah mereka dengan agama ini agar terselamatlah mereka daripada segala bala bencana dunia, fitnah dunia yang semakin menggila saat ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.